Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Nak Quran terjemahan ni? Ya, ini. Fadil Imam, barakallahu fikum, jawatan kuasa AQS serta semua tuan-tuan, puan-puan pun ada sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jal dapat kita kerjakan salat qiyam Ramadan pada malam yang ke-18. Semoga amalan kita semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan semoga doa panjang yang dibacakan oleh imam tadi pun dimakbulkan insya-Allah. Jadi pada malam ni saya diberikan tugasan tugasan oleh akhi Khairuddin untuk membahaskan suratul Fajar, yang mungkin sebahagian daripada kita ada menghafal surah ini. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah, surah yang ke-89 dan mengandungi 30 ayat. Dia tak terlalu panjang, dalam satu muka surat lebih sedikit. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suratul Fajar ini, bila kita tahu dia surah Makkiyah, surah Makkiyah ni merupakan, kalau yang hujung-hujung tu lah, juzuk 30 ni, juzuk 29, dia punya laras bahasa dia tu agak tinggi dan sedikit sukar untuk difahami. Sebab itulah ada ulama ilmuwan yang membuat kajian tentang Quran ni, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijratun Nabi SAW. Madaniyah adalah surah yang turun selepas hijratun Nabi. Biasanya kalau ikut urutan tu, Makkiyah dulu barulah Madaniyah daripada sudut level. Tapi ada ulama yang, ada ilmuwan yang menyatakan bahawa surah Makkiyah itulah yang level lebih tinggi. Dia agak berat perbahasannya. Jadi kalau nak faham Quran ni, dia kena faham Madaniyah dulu, barulah Makkiyah. Ada yang berpandangan demikian. Tapi apapun, wallahualam, hari ni kita nak tengok sedikit lah. Kita takkan tengok semua dalam tempoh lebih kurang 20 minit ya, 20 minit. Beberapa ulasan tentang suratul Fajar. Okey, kita baca 4 ayat sebagai permulaan kita, ataupun sampai ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Wal layalin ashr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi bilangan yang genap dan bilangan yang ganjil. Wal laili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Baik. Dan kemudian kita baca dalam 5 ayat yang terakhir. Dan 5 ayat terakhir ni saya kira ramai juga yang menghafalnya. Bukan 5, 4 ayat yang terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku yang bertakwa, dan masuklah ke dalam syurgaku. Tuan-tuan dan puan-puan ibu-ayah dirahmati Allah, pertamanya kita lihat dahulu perkataan, kita nak tahu dulu apa erti di sebalik 3 ayat yang pertama ya. Dan ayat keempat tu saya surrender.
Saya dah baca beberapa tafsir, tapi saya masih kurang memahami erti di sebalik ayat yang keempat, wal-laili idza yasra. Jadi dalam 3 ayat yang pertama ini, demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, terdapat perbahasan yang panjang oleh ulama. Antaranya dibahaskan oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam kitab At-Tafsirul Kabir. Tetapi kebanyakan ulama ibadah dirahmati Allah, bila dia sebut wal fajr, ia merujuk kepada demi pagi di 9 ataupun pada 10 Zulhijjah. Jadi 3-4 ayat pertama ni semuanya merujuk kepada bulan Zulhijjah. Wal fajr, demi subuh 9 ataupun 10 Zulhijjah. Walayalin ashr, demi malam yang 10, merujuk kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap. Yang genap tu 10 Zulhijjah, iaitu raya haji. Wal watr, dan demi yang ganjil. Ganjil itu pada 9 Zulhijjah, merujuk kepada hari Arafah. Jadi ini merupakan pandangan yang agak kuat, ataupun inilah pandangan yang popular kalangan ulama ibadah dirahmati Allah. Namun di sini ada timbul sedikit keraguan, mengapa ulama mengaitkan 3 ayat pertama ini dengan bulan Zulhijjah, sedangkan bila kita tengok ayat-ayat surah ini sampailah ayat yang ke-30, nampak gaya tidak ada kaitan pun dengan bulan Zulhijjah. Bahkan kemudiannya kalau kita lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, itu berkaitan dengan kaum Ad. Apa kaitannya dengan Zulhijjah? Kemudiannya kita lihat pula pada ayat yang ke-10 sampailah ayat yang ke-12. Ayat 6 sampai 8 itu kaum Ad. Kemudiannya ayat 9 itu kaum Samud. Ayat 10 sampailah ayat 12 itu merujuk kepada Fir'aun. Apa kaitan 3 kumpulan ini, Ad, Samud dan juga Fir'aun, dengan bulan Zulhijjah, dengan sumpah-sumpah yang pertama? Itu sedikit mengelirukan. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, datanglah seorang ulama yang terkemudian, Syekh Abdul Rahman Hassan Habban Nakah. Beliau lebih dikenali sebagai Syekh Habban Nakah. Beliau pengarang kitab tafsir Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur, dan beliau ada mukaddimah bagi kitab tafsir tersebut yang dikenali sebagai Qawaidut Tadabburil Amsal. Maka beliau mengulas dalam bab suratul Fajar, dan beliau tidak bersetuju dengan tafsiran majoriti ulama yang menyatakan 3 ayat pertama ada kaitan dengan bulan Zulhijjah. Sebaliknya, ketiga-tiga ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan 3 kaum yang kita bincangkan, iaitu kaum Ad, kaum Samud dan juga Fir'aun. Okey, apa kaitannya? Pertamanya, kalau kita lihat dalam wal fajr, demi waktu fajar, ia dikaitkan dengan kaum Samud, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kenapa dikaitkan dengan kaum Samud? Di sini kita perlu melihat kepada suratul Hijr, yang mana dalam suratul Hijr ini, okey sekejap ya. Suratul Hijr ini pada muka surat yang okey, suratul Hijr mana tadi? Tak jumpa dah. Pada ayat 80 Suratul Hijr al-Mursalin. Okey, Suratul Hijr bermula ayat 80 sampailah ayat yang ke-83, ya. Yang mana saya bacakan dia punya ayat dia, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Kaum Hijr ataupun kaum Samud telah mendustakan rasul yang diutuskan. Dan pada ayat 83 kata Allah Azza wa Jalla, fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Mereka telah ditimpa azab pada waktu subuh. Jadi wal fajr, demi waktu subuh, merujuk kepada subuh yang telah membinasakan kaum Samud sebagaimana disebutkan dalam suratul Hijr ayat 83. 1.
Yang kedua, ibu ayah dirahmati Allah, bila kita sebut walayalin ashr, demi malam yang ke-10, ia khusus merujuk kepada 10 Muharram yang dikenali sebagai hari Ashura. Ia ada kaitan dengan wa fir'aun zil autad, Fir'aun dan juga pengikut Fir'aun. Yang mana kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fir'aun dan tentera-tenteranya telah dibinasakan dan ditenggelamkan dengan Al-Gharaqul Azim pada bila 10 Muharram. Dan pada 10 Muharram itulah Bani Israel terselamat daripada cengkaman kuku besi Fir'aun, dan kemudiannya mereka telah melazimi puasa pada 10 Muharram disebabkan kemerdekaan tersebut. Jadi itu walayalin ashr ada kaitan dengan Fir'aun pada ayat yang ke-10 sampailah ayat yang ke-12. Kemudiannya satu lagi, ibu ayah dirahmati Allah, yang mungkin agak pelik untuk dikaji, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan ganjil. Panjang sebenarnya ulama bahas tentang wasyaf'i wal watr, namun nampak gaya tidak ada kaitan dengan cerita-cerita yang terkandung dalam surah Al-Fajr. Kata Syekh Habandakah, demi yang genap dan ganjil ini sebenarnya merujuk kepada kaum Ad yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal, merujuk kepada suratul Haqqah. Yang mana dalam suratul Haqqah ini, ibu ayah dirahmati Allah, kata Allah Azza wa Jal, sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Mereka telah dibinasakan oleh satu angin dalam tempoh 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Jadi bila sebut wasyafa' demi yang genap itu merujuk kepada 8 hari, manakala yang ganjil itu merujuk kepada 7 malam, iaitu tempoh kaum Ad telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini merupakan ulasan yang dibawakan oleh Habandakah, yang nampak gayanya ada kaitan dengan cerita yang dipersembahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Fajar. Baik, itu bahagian yang pertama. Bahagian kedua, ibu ayah dirahmati Allah, ulama juga mengkaji tentang kenapakah surah ini dinamakan suratul Fajar. Sebenarnya dalam bab nama surah ini terdapat dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama menyatakan nama-nama surah ini hanya sedikit sahaja yang memang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti nama suratul Baqarah ataupun nama surah apa lagi adalah beberapa surah memang Nabi yang sebut namanya. Tetapi kebanyakan surah ataupun mungkin dalam 100 lebih surah ini tidak ada disebutkan dalam mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sarahah ataupun secara jelas. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pula menyatakan memang tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Nabi kata ini surah Al-Fajr, ini surah Taghabun, ini surah At-Talaq, ini surah Al-Jasiyah, ini surah Al-Ankabut dan sebagainya. Tetapi apabila adanya hadis Nabi yang sedikit menyatakan Nabi sebut ini surah apa, ini surah apa, sebenarnya ia telah memberikan isyarat bahawasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat apakah nama-nama surah yang terkandung dalam Al-Quran. Dan Nabi ambil daripada Jibril, yang mana Jibril ambil daripada sumber asalnya. Jadi ada dua pandangan di sini. Katakanlah ibu ayah dirahmati Allah, kita menerima pandangan yang kedua. Katakanlah. Maka kita nak kaji kalau betul nama Al-Fajr ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa surah ini dinamakan Al-Fajr? Kenapa tidak dinamakan surah Layalin Ashr? Kenapa surah ini tidak dinamakan suratul Syafa' ataupun tidak dinamakan suratul Mutmainnah sesuai dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Maka ibu ayah dirahmati Allah, kita perlu memahami perkataan fajar itu sendiri. Yang mana fajar ini adalah waktu subuh, dan waktu subuh dalam Al-Quran ni ada beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah istilah subuh itu sendiri.
Contoh ayat was-subhi idza tanaffas ataupun asfar. Ada juga subuh yang dikenali sebagai waktu falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan ada juga subuh yang dikenali sebagai waktu ghadah, juga waktu fajar, wal fajr. Kalau ditanyakan kenapakah subuh ini dinamakan sebagai fajar, apa maksud fajar? Fajar ini bayah dari mata Allah artinya membelah ataupun mengoyak. Pada waktu malam tu kita gelap, tiba-tiba je matahari dia dah mula nak muncul di balik ufuk, tapi dah tak timbul lagi. Matahari tu jauh lagi nak timbul dalam 20 darjah. 20 darjah ke berapa darjah ya? Saya selalu keliru. Antara 18 ataupun 20 darjah, maka keluarlah sedikit cahaya di kaki langit. Cahaya yang pertama itu sifatnya adalah membujur cahayanya ke atas seperti ekor serigala, itu namanya fajar kazib. Dan kemudiannya cahaya itu mengalami perubahan yang jadilah dia melintang, dan itulah namanya fajar sadiq. Masuklah waktu subuh. Guru saya kata senang diingat, membujur lalu melintang patah. Jadi awalnya membujur, kemudiannya dia melintang, masuklah waktu subuh. Pada malam tu dia gelap. Kegelapan malam itu kemudiannya telah dibelah ataupun dikoyak dengan cahaya fajar. Oleh kerana cahaya matahari di bawah ufuk itu telah membelah kegelapan malam, maka subuh dikenali sebagai fajar. Daripada perkataan fajar ini bayah dari mata Allah, maka keluarlah satu istilah yang kita na'udzubillah min zalik, iaitu fajir. Ya, fajir ataupun fujar. Wa innal fujjara lafi jahim ataupun fajir. Fajir ini merupakan orang yang jahat. Kenapakah orang jahat dinamakan sebagai fajir ataupun membelah ataupun mengoyak? Kerana dia ataupun mereka telah membelah dan mengoyak ajaran agama. Sebab tu ulama bahas, apakah beza antara fajir dengan fasiq? Kalau fasik, asal perkataan fasaqa, al-fisq, artinya keluar. Orang itu keluar daripada daerah ketaatan, ia melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, namanya fasiq. Sebagai contoh, dia main judi je, maka fasiq. Dia minum arak je, dia fasiq. Dia meninggalkan salat, dia fasiq. Okey. Tapi fajir ini dia lebih jelek dan lebih keji daripada fasiq. Kalau fasik dia keluar, fajir ini dia bukan sekadar keluar, bahkan dia mengoyak-ngoyak ajaran agama, dia membelah ajaran agama. Kata ulama, ia khusus kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermaruah, na'udzubillah, minta maaf saya sebut, seperti berzina, bercakap perkataan-perkataan yang kotor yang tidak kita sukai, ataupun melakukan perbuatan seperti LGBT dan sebagainya. Ini namanya fajir. Maka ibu ayah dan mata Allah, surah ini dinamakan suratul fajar kerana ia bukan sahaja bercerita tentang subuh yang telah membinasakan kaum Samud, bahkan surah ini telah mendedahkan 3 golongan yang melakukan perbuatan yang fujur, iaitu merujuk kepada kaum Samud, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan tentera-tenteranya yang dianggap sebagai golongan fujar dalam surah Al-Fajr. Okey, jadi itu dia punya kaitan. Dan Allah Azza wa Jalla telah menutup surah ini dengan memberikan satu inspirasi kepada kita, apa yang perlu kita lakukan, apa lawan kepada kumpulan-kumpulan fajir tadi. Maka lawan kepada kumpulan-kumpulan fajir ini cerita panjang tuan-tuan sekalian, tapi kita nak ringkaskan beberapa pengajaran sahaja. Lawan kepada kumpulan-kumpulan fajir adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pemilik nafsu yang tenang. Cuma kalau kita tanyakan, bagaimanakah ciri-ciri pemilik nafsu yang tenang, ataupun apakah yang perlu kita lakukan untuk memberikan ketenangan kepada kalbu kita? Maka jawabnya sebagai akhir perbincangan kita, untuk menjadikan kalbu kita ni tenang, ataupun untuk mengetahui siapakah golongan an-nafsul mutmainnah, ia ada didedahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah, dalam ayat yang ke, maaf ya,
dalam ayat yang ke-15 sampailah ayat yang ke-20, tapi difahami secara terbalik, ya. Iaitu sebagai contoh kita tengok sedikit, kalla bal la tukrimunal yatim. Ciri orang yang fajir adalah mereka tidak memuliakan anak yatim. Maka sebaliknya, ciri orang an-nafsul mutmainnah, mereka memuliakan anak-anak yang yatim. Ciri orang yang fajir, wala tahadduna ala ta'amil miskin, mereka enggan memberikan bantuan kepada golongan miskin. Maka ciri golongan an-nafsul mutmainnah, mereka begitu menyantuni golongan-golongan yang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ciri golongan fajir, mereka suka makan harta secara batil, termasuklah harta pusaka. Manakala ciri an-nafsul mutmainnah sebaliknya, mereka merupakan golongan zuhud yang mana menguruskan harta dengan cara yang betul, dan mereka tidak akan ambil harta orang lain secara batil. Inilah sedikit pengajaran daripada surah Al-Fajr yang boleh kita kongsikan pada malam ini, bayah dirahmati Allah. Semoga kita termasuk dalam kelompok kumpulan an-nafsul mutmainnah yang akhirnya radiyah mardiyah, kita redha dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala pun redha dengan kita, dan pada akhirnya kita dipersilakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.